Pada menjunjung titah Perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Yang Mulia Dayang Hajah Tutianti binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan untuk dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tarikh pelantikan pegawai tersebut berkuat kuasa mulai hari Isnin 12 hari bulan Zulhijjah 1441 bersamaan 3 hari bulan Ogos 2020. Ibadah korban yang dilakukan pada Hari Raya Aidiladha dan hari-hari Tashrik iaitu 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah merupakan satu peluang untuk umat Islam melipat gandakan saham akhirat yang menjanjikan suatu keuntungan yang berlipat ganda. Peluang ini perlu direbuti bagi mereka yang berkemampuan untuk melakukan ibadah korban. Selain ganjaran yang amat besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah korban juga bertujuan menjalin kasih sayang antara golongan senang dan susah dalam berkongsi rezeki. Dalam meraih ganjaran dan berkongsi rezeki tersebut, beberapa pihak di negara ini menganjurkan majlis ibadah korban. Acara dikendalikan dengan mengikut garis pandu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Seri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang mengagihkan daging korban kepada lebih 50 orang golongan asnaf dan anak yatim dan para peserta ibadah korban. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku penasihat Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan. Sementara itu, 10 ekor kerbau dan lembu dikorbankan pada tahun ini bagi Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku penaung ahli Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan kepada fakir miskin, penduduk kampung dan kawasan sekitarnya. Juga menyampaikan daging korban Awang Haji Ibrahim bin Haji Jamaluddin, pemangku Ketua Kampung Sungai Akar. 20 orang sukarelawan dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Nisa juga menyertai mengagihkan daging berkenaan. Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga juga mengadakan pengagihan daging ibadah korban kepada lebih 20 orang fakir miskin di kampung berkenaan. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sebanyak 3 ekor lembu dikorbankan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Golongan fakir miskin dan anak yatim antara penerima daging ibadah korban pada majlis ibadah korban hari ini. Lebih 70 anak yatim dan 50 fakir miskin menerima agihan daging korban dalam majlis yang diadakan oleh Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Agihan daging korban disampaikan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Haji Maun, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada tahun ini, 14 orang peserta mengikuti majlis ibadah korban. Sementara itu, seramai 80 orang asnaf fakir miskin yang terdiri daripada penduduk Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau yang berdaftar dengan Majlis Ugama Islam Brunei menerima agihan daging korban pada majlis yang julung kalinya diadakan oleh Majlis Perundingan Kampung Pancur Mengkubau. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara secara pandu lalu. Juga menyampaikan Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Ibrahim
Ibrahim, pemangku penghulu Mukim Mentiri dan Awang Helmi bin Haji Ahmad, pemangku Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau. Sebanyak 3 ekor lembu dikorbankan. Juga mengendalikan Majlis Ibadah Korban Ex-Hostel Boys Group EHBG yang merupakan mantan-mantan penghuni Asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin. Antara yang mengagihkan daging korban yang berhormat Haji Abdul Hamid alias Haji Sabli bin Haji Arsyad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 4 ekor kerbau disembelih pada majlis ini yang diungkahkan dengan kerjasama EHBG Ladies yang terdiri daripada isteri-isteri ahli kumpulan. Majlis Perundingan Kampung Mulaut dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Pinggiran Muda Abdul Matin juga menganjurkan majlis serupa. Penyampaian daging korban disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Pada tahun ini, 42 orang menyertai ibadah korban dengan 6 ekor kerbau disembelih. Sementara itu, ahli-ahli Jawatankuasa Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lambak Kiri serta Muslimah, Belia dan Beliawanis masjid berkenaan juga mengagihkan daging korban kepada seramai 83 orang fakir miskin yang berdaftar di Majlis Ugama Islam Brunei yang menetap di STKRJ Lambak Kiri. Hadir Kolonel Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pada tahun ini, 13 ekor kerbau, 2 ekor lembu dan 1 ekor kambing dikorbankan. Juga menerima daging korban adalah 105 orang peserta ibadah korban. Pelbagai pihak juga tidak ketinggalan mengadakan majlis ibadah korban hari ini sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Ibadah korban adalah semata-mata bagi meraih ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya 100 orang penduduk Kampung Sungai Traban, Daerah Belait termasuk 23 orang asnaf fakir miskin menerima daging korban. Anjuran ahli Jawatankuasa Majlis Perundingan Kampung dengan kerjasama ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Traban. Hadir Awang Ramli bin Haji Jamudin, Pegawai Daerah Belait. Tahun ini 6 ekor kerbau dikorbankan. Majlis pengagihan daging ibadah korban diadakan di Masjid Kampung Sungai Traban, Daerah Belait. Majlis korban juga diadakan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui Badan Sukarelawan Belia Mu'allaf Asy-Syahadah Belia Da'i dengan kerjasama Urustia Program Keagamaan Belia di bawah naungan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Unit Dakwah Daerah Temburong. Majlis berlangsung di Pejabat Unit Dakwah Daerah Temburong. Pengagihan daging korban secara pandu lalu kepada 20 ketua keluarga asnaf mu'allaf disampaikan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah selaku pengerusi bersama program keagamaan Belia di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama. Sementara itu, ahli-ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Sinaud dengan kerjasama Muslimah dan Belia Masjid berkenaan juga mengadakan majlis yang sama. Tahun ini sebanyak 12 ekor kerbau telah dikorbankan. Pengagihan daging-daging korban diserahkan secara pandu lalu di perkarangan masjid yang disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Tanah Jambu dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Tanah Jambu mengorbankan 6 ekor sapi. Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Seri Dewa, Major Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad bin Haji Daud selaku penasihat ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Tanah Jambu yang juga menyampaikan daging-daging korban kepada 18 buah keluarga golongan asnaf dan para peserta yang menyertai ibadah korban masjid berkenaan.
juga mengadakan majlis serupa Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di bangunan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Tahun ini 2 ekor lembu dikorbankan. Majlis tersebut diungkayahkan bersama bahagian keagamaan bahagian pengakap perempuan. Hadir Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Majlis Ibadah Korban program Indahnya Berbagi edisi Aidil Adha mensasarkan 120 penerima daging-daging korban. Majlis dengan kerjasama Belia Masjid As-Salihin dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid As-Salihin diadakan di masjid berkenaan. Arked dan taman permainan kanak-kanak beroperasi semula pada tahap pertama de-escalation. Berita mengenainya seketika nanti, teruskan bersama kami. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan tiada kes jangkitan baru COVID-19 hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan hari ini, tidak ada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh ialah 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatari seramai 493 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatari sejak Mac 2020, 3,803 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 69 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah sebanyak 40,912 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.pn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.pn. Arked dan taman permainan kanak-kanak kini beroperasi semula sejak penutupannya pada 16 Mac lalu pada kadar 30% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Keluar TV meninjau pelaksanaan de-escalation tahap pertama di arked dan taman permainan kanak-kanak yang terdapat di Ibu Negara. Pelaksanaan de-escalation tahap pertama di beberapa buah premis permainan berpandukan kepada syarat dan garis panduan yang ditetapkan. Semasa ditemu bual, pemilik premis berkata pihak mereka amat mengutamakan beberapa langkah keselamatan termasuk menjalankan pemeriksaan suhu badan, mengimbas QR code sebelum dibenarkan masuk dan menyediakan pensanitasi tangan bagi para pengunjung. Walaupun diberi first stage 30%, jadi we also follow apa yang kerajaan, especially kesihatan. Jadi kita ni mengikuti SOP yang akan dibuat dan dipatuhi. SOP-nya yang kami masa kini yang kita bersama-sama boleh melihat sebelum masuk premis-premis permainan adalah disuruh mencek suhu badan, lepas itu di scan code baru boleh masuk. Jikalau sudah dapat disuruh masuk, our staff will be take care all the machine, sanitize lepas bermain ataupun sebelum bermain pun. Okay. Alhamdulillah kepada kerajaan ke bawah Duli yang telah membenarkan membuka lagi playground. So masa ni as per SOP Ministry of Health, kami membuka untuk 30% kapasiti which is equivalent to dalam 30 orang lah dalam setiap satu masa. And then also dalam satu orang dibenarkan 1 jam
dan juga membersihkan and sanitize 2 jam dalam masa 30 minit. Dan also before the pandemic juga kami andang menyediakan sanitize dari awal permulaan perniagaan kami dalam masa 3 tahunan ini lah. Kementerian Kesihatan mengingatkan lagi orang ramai untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial berkenaan. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian juga tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Ainan Salsabila bukanlah nama asing dalam bidang seni lukis tanah air. Bakat yang diwarisi sejak kecil daripada ayahnya yang juga seorang pelukis veteran, Awang Kasim bin Ismail, dimanfaatkan oleh Ainan untuk menghasilkan lukisan-lukisan menarik setanding dengan pelukis-pelukis profesional. Antara lukisan yang dihasilkan, potret, mural dan lukisan dalam bentuk seni kaligrafi. For me personally, whenever I macam paint atau kepuasan after you paint something itulah macam anda kira lah ya lawakah atau bida outcome-nya. The fact that you already tried your best atau sudah memuaskan. Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, namun ia bukan penghalang baginya untuk terus menghasilkan lukisan yang unik dan kreatif. Bahkan, bakat yang ada turut dikongsi bersama orang lain yang berminat mempelajarinya. One of the biggest achievements being able to showcase my artwork and being able to meet His Majesty and also Her Majesty during sambutan Hari Belia pada tahun 2016, 18 dan juga 2019. Selain daripada itu, saya juga ada berkesempatan dan dibagi peluang untuk mempamerkan beberapa karya saya dalam anjuran macam pameran seni lukis yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Menurutnya, untuk menghasilkan lukisan yang menarik, sebahagiannya bergantung kepada mood. Tetapi dengan kesungguhan, seorang pelukis boleh menghasilkan lukisan yang bernilai. Kalau macam mood atau benar-benar ada, boleh sehari boleh siap. Ya, kalau akulah. Tapi kalau ada mood macam I can like abandon the painting macam after even 8 months baru tak dapat balik. Ya, baru dapat sambung balik macam itu. Dengan menanamkan prinsip tidak takut mencuba, pelukis tempatan ini berharap penglibatannya dalam bidang seni lukis dapat menambahkan lagi karya seni negara. Semoga usahanya itu akan menjadi kenyataan dan orang ramai di luar sana dapat mengikuti jejak langkahnya. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTV.